Selamat pagi, salam Malaysia Madani bersama saya Bumawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 28 November. Berita Pagi Sarawak pagi ini kita mulakan dengan perkembangan ini. Anak syarikat Petros milik Sarawak, Petros Niaga akan menjadi pengedar tunggal bagi pasaran gas petroleum cecair LPG bersubsidi melibatkan lebih 700,000 silinder gas di seluruh negeri bermula 1 Disember ini. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Nerawi berkata, kementeriannya kini sedang membuat penyusunan komersial untuk mengawal selia dan menguatkuasa aktiviti pengedaran dengan lebih berkesan dan efisien. Pada masa ini, terdapat dua syarikat pembekal LPG bersubsidi iaitu 68% pasaran dikuasai Petros Niaga, manakala 32% lagi MyGas Sdn Bhd iaitu syarikat dari Thailand. Lesen LPG bersubsidi MyGas yang tamat hujung bulan ini tidak akan diperbaharui. Dengan 65 peniaga dan 280 peniaga kecil di bawah Petros Niaga, kementeriannya yakin ia akan memberi peluang kerja kepada ribuan rakyat Sarawak. Sementara 16 peniaga yang bernaung di bawah MyGas sebelum ini boleh beralih kepada Petros Niaga pada bila-bila masa untuk mendapat bekalan LPG bersubsidi. Beliau berkata demikian semasa menggulung perbahasan bagi kementeriannya pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak semalam. Mengenai perkhidmatan telekomunikasi di Sarawak, Datuk Seri Julaihi memaklumkan Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan mudah alih utama bersetuju berkongsi kos pengoperasian menara telekomunikasi luar bandar Lembaga Multimedia Sarawak SMART. Katanya kos pengoperasian Menara Smart dianggar sebanyak RM207 juta untuk tempoh 3 tahun bermula tahun depan sehingga 2026. Selepas tempoh berkenaan, syarikat perkhidmatan mudah alih akan menanggung kos penuhnya operasi di semua 600 menara. Langkah itu diambil susulan syarikat penyedia perkhidmatan mudah alih kurang berminat untuk menyediakan perkhidmatan di Menara Smart kerana pulangan komersial terhad. Sementara itu, liputan internet di kawasan berpenempatan seluruh Sarawak mencapai 76.3% setakat ini. Sebanyak 4,217 menara telekomunikasi daripada 7,000 yang diperlukan sudah beroperasi. Baik, Kementerian Pengangkutan Sarawak bekerjasama rapat dengan Kementerian Pengangkutan Malaysia, Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM, Malaysia Airport Holdings Berhad dan syarikat penerbangan untuk memastikan ketersediaan tempat duduk dan harga tiket yang berpatutan ke pelbagai destinasi sepanjang musim perayaan dan cuti sekolah. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata walaupun syarikat penerbangan menawarkan penerbangan tambahan serta tambang yang berpatutan, penumpang digalakkan untuk menempah penerbangan lebih awal ia bagi mengelak sebarang masalah yang mungkin timbul. Beliau menyatakan demikian pada sesi pergulungan perbahasan bagi kementeriannya pada persidangan DUN Sarawak semalam. Mengenai pergantungan penerbangan Air Asia untuk laluan Singapura Miri dan Singapura Cebu mulai Februari 2024, Datuk Seri Lee memaklumkan bahawa beliau telah berbincang secara peribadi dengan pengurusan Air Asia. Perbincangan itu untuk meminta syarikat penerbangan tersebut mempertimbangkan semula keputusan mereka dengan alternatif mengurangkan kekerapan laluan untuk memenuhi kapasiti muatan yang diperlukan. Setakat ini, kementerian masih menunggu maklum balas konkret daripada Air Asia. Selain itu, perbincangan dengan pasukan pengurusan Singapore Airlines dan Scoot Airlines juga telah diadakan pada September untuk meningkatkan kekerapan penerbangan dari Singapura ke Kuching dan Miri. Syarikat penerbangan itu pada dasarnya bersetuju untuk mengendalikan laluan dari Singapura ke Cebu sebaik selepas mendapat pesawat baru tahun depan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Lee memberitahu Sarawak akan mendapatkan kelulusan dana daripada Kerajaan Persekutuan untuk menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kuching dan lapangan terbang Miri serta lapangan terbang landasan pendek Stolport di negeri ini. Menurut beliau, langkah menaik taraf lapangan terbang di negeri ini perlu bagi menyelesaikan kesesakan serta isu-isu semasa pengoperasian. Ia juga penting bagi menampung peningkatan jumlah penumpang pada masa sama untuk memacu pertumbuhan ekonomi negeri khasnya di Kuching dan Miri. Dedahnya lapangan terbang antarabangsa Kuching dan lapangan terbang Miri telah melebihi kapasiti sebenar iaitu masing-masing merekodkan 5 dan 2 juta penumpang setahun pada 2019. Stolport juga memerlukan tindakan segera untuk meningkatkan tahap keselamatan dan kemudahan yang diperlukan, seterusnya memastikan kemampanan jangka panjang sebagai hub pengangkutan luar bandar.
Saudara, Kerajaan Sarawak akan mengkaji dan meneliti secara terperinci keperluan menaikkan gaji dan allowance 7,585 ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK di seluruh negeri. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Seri John Siki Tayai berkata, kali terakhir penyelarasan gaji dibuat adalah pada 2018. Katanya kajian itu juga susulan peningkatan kos sara hidup dan peranan serta tanggungjawab KMKK yang semakin bertambah. Menurut beliau, KMKK memainkan peranan penting membantu kerajaan menyampaikan maklumat berkaitan polisi dan dasar-dasar terkini di peringkat akar umbi. Datuk Seri John Siki turut memberitahu hanya ketua kaum yang mempunyai 20 pintu ke atas akan diiktiraf dan layak dibayar allowance. Kerajaan sebelum ini telah menghentikan pembayaran allowance bagi ketua kaum yang dilantik selepas 1963 serta mempunyai jumlah pintu kurang dari 10. Jelasnya hanya ketua kaum yang dilantik selepas 17 Februari 2000 dan mempunyai lebih 20 pintu layak dibayar allowance. Dalam pada itu, Sarawak menerima 876 permohonan cadangan mewujudkan jawatan baharu ketua masyarakat dan ketua kaum dari semua bahagian. Permohonan itu sedang diteliti berdasarkan keperluan serta kriteria-kriteria umum. Datuk Seri John Siki berkata demikian dalam ucapan penggulungan bagi kementeriannya pada persidangan DUN Sarawak semalam. Seramai 559 anggota polis akan ditugaskan menjaga keselamatan sepanjang persidangan Global Muslim Business Forum GMBF edisi kedua yang berlangsung selama 3 hari bermula hari ini di Pusat Convention Borneo, Kuching. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta berkata kesemua mereka sudah bersiap sedia bagi memastikan acara tersebut berjalan lancar dan dalam keadaan selamat. Untuk itu kita telah siap sedia untuk mempertingkatkan kawasan keselamatan bukan saja ini semasa kehadiran beliau di sini. Itu salah satu perlu risau memang telah mengatur gerak operasi ataupun kawalan keselamatan yang begitu ketat. Menurut Datuk Manca lagi, pihaknya juga telah mengatur gerak kerja bagi penugasan di lapangan melibatkan semua elemen merangkumi kawalan keselamatan, pemimpin-pemimpin tertinggi dan orang ramai. Ia termasuk kawalan lalu lintas dan pelan tindakan ke atas perkara-perkara di luar jangkaan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak di Kuching. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut dijadual menghadiri forum tersebut selain Wakil Presiden Indonesia Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Pembinaan semula kuil Sri Maha Mariamman Jalan Awang Ramli Amit di Sibu hampir mencapai 70% siap. Projek itu dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan tahun depan. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap adu nangka Datuk Dr. Anwar Rapai berkata peruntukan untuk pembinaan semula kuil tersebut adalah dari Kerajaan Sarawak melalui Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR dan juga Pusat Khidmat Adu Nangka. Katanya pembinaan kuil Sri Maha Mariamman sebelum ini tertangguh berikutan pandemik COVID-19 dan ia masih memerlukan bantuan dana kira-kira RM500,000. Datuk Dr. Anwar berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa mengadakan lawatan ke tapak projek itu di Sibu. Beliau turut menyerahkan dana berjumlah RM100,000 daripada UNIFOR kepada kuil berkenaan. Baik saudara, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Bumawin, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.